Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung sedikit sahaja lagi berkenaan dengan tajuk centrifugal pump. Okay, kali ini kita akan melihat berkenaan dengan blade type. Kerana apa? Bentuk blade juga sebenarnya memainkan peranan di dalam menentukan sesuatu centrifugal pump itu, atau untuk menentukan pada kegunaan yang manakah pump tersebut sesuai digunakan. So terdapat 3 blade type, iaitu kita ada forward blade, kita ada radial blade dan kita ada backward blade. So jadi secara gambar rajahnya kita boleh melihat seperti ini. Okay. Ini adalah forward blade. So jadi macam mana kita nak kenal sama ada ia forward atau tidak? Okay. Trik dia ataupun cara yang paling mudah untuk kita kenal blade tersebut, kita perlu melihat keadaan pada outlet. So yang paling mudah, kita tengok pada outlet, awak imagine berdiri di sini. Okay. Sekiranya bentuk ini adalah kehadapan awak, oleh itu kita namakan sebagai forward blade. Okay, kerana ada pelajar mungkin dia terkeliru, dia tengok pada inlet. So kita tak nak tengok pada inlet, kita tengok pada outlet. So ini adalah forward blade. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat pada outlet di sini dan kita melihat pada rotational speed di sini, kalau awak berdiri di sini, kita katakan bahawa bentuk blade ini seolah-olah bergerak di hadapan awak. So jadi kita namakan blade ini sebagai forward blade. Dan kalau kita melihat radial, so kalau kita berdiri di sini, kita dapati bahawa pada outlet di sini ia adalah radial ataupun selari dengan bentuk jejari. Dan kalau kita melihat backward blade, so kita tahu bahawa ia berputar daripada kanan ke kiri. Dan kalau kita duduk di sini memandang dengan arah putaran seperti ini, kita dapati bahawa bentuk blade pada outlet di sini adalah berbentuk ke belakang. Oleh itu kita namakan blade ini sebagai backward blade. Okay. Dan setiap bentuk blade ini mereka mempunyai velocity triangle yang berbeza. Kerana apa? Kita perlu melukis velocity triangle berdasarkan kepada bentuk bilah. Kita tidak boleh sekadar menghafal velocity triangle dan kita lukis. So jadi kita lihat velocity triangle untuk forward blade. Kita ada actual velocity V1. Kemudian kita ada komponen velocity U1 di sini dan kita ada komponen velocity VR1 di sini. Dan kemudian kita boleh melukis theoretical flow di sini dan kita ada visual velocity di bawahnya. Okay. Sama juga pada outlet kita dapati bahawa ini adalah pergerakan actual velocity. Okay. So kemudian kita ada komponen velocity VR2 seperti ini. Kenapa kita lukis seperti ini? Kerana kita kata bentuk blade pada outlet lebih kurang bentuk ini. Dan kita ada U2 seperti ini. Dan pada outlet, sekiranya kita melukis kita melukis theoretical flow, kita terpaksa melukis dalam keadaan tegak. So ini adalah VF2 dan kita sambungkan VF2 dengan resultant velocity, so kita ada V2. So dalam keadaan ini kita dapati bahawa di dalam forward blade, V2 lebih besar daripada U2. So ini tidak menjadi kesalahan. So awak jangan just menghafal satu segitiga velocity, dan bila awak tengok terlalu berbeza dengan yang lain, so awak mula takut. So seperti yang saya katakan, jangan hafal velocity triangle, awak kena melukis velocity triangle berdasarkan kepada kefahaman awak bagaimana cecair mengalir melalui blade. Dan jika kita mengukur kedudukan blade ataupun angle yang ada pada blade, kita dapati bahawa kedudukannya adalah, angle-nya adalah nilai ini.
So kita dapati bahawa nilai angle-nya adalah lebih besar daripada 90. Oleh itu, salah satu cara untuk menentukan apakah ciri-ciri forward blade, kita boleh tulis sebagai blade angle lebih besar daripada 90 darjah. So saya harap awak boleh print screen perkara ini supaya awak boleh membuat rujukan, supaya awak boleh jadikan rujukan. So kita lihat radial blade pula. So radial blade yang bawah pada inlet saya tidak bercerita untuk inlet kerana explanation ataupun keterangan yang sama. Kita fokus kepada outlet kerana bentuk blade berubah pada outlet. So pada outlet di sini kita perlu faham bahawa V2 adalah actual velocity. Oleh itu kita lukislah actual velocity di sini. Kemudian kita dapati bahawa relative flow ataupun oleh kerana bentuk blade di sini adalah tegak, oleh itu had laju juga yang keluar di sini komponen akan menghasilkan had laju yang tegak. Dan kita sambungkan had laju ini kepada resultant velocity dan kita boleh tulis ia sebagai U2. Kemudian kita cuba melukis theoretical flow. Okay, dalam keadaan ini kita dapati bahawa theoretical flow juga mengalir dalam keadaan tegak dan V-whorl juga mengalir dalam bentuk ini. Oleh itu di dalam keadaan ini kita boleh menulis sebagai VR2 sama dengan VF2 dan U2 sama dengan V-whorl 2. Dan sekiranya kita ukur kedudukan beta ataupun kedudukan had laju, kedudukan blade angle, kita dapati bahawa blade angle berada dalam keadaan 90 darjah. Okay, seterusnya kita melihat kepada blade backward angle. So backward angle adalah contoh yang paling popular digunakan di dalam tajuk centrifugal pump. So kita dapati bahawa kita ada pada outlet di sini kita ada actual velocity U2 dan kemudian kita ada VR2 relatif kepada bentuk blade di sini dan kita sambungkan dua vektor ini menjadi U2. Kemudian untuk theoretical flow, ia akan bergerak secara tegak seperti ini dan kita sambungkan velocity vector ini dengan V-whorl 2. So ini velocity triangle yang terhasil di dalam backward blade. Okay. So yang ini, yang di bawah ini masih lagi menunjukkan bentuk yang sama, cuma oleh kerana ia kedudukannya adalah bengkok sedikit, oleh itu awak kena imagine seolah-olah kita ada I di sini dan ini adalah theoretical flow, oleh itu V1 akan masuk sengit sedikit seperti ini. So kita ada VR1 kerana apa? Kerana selari dengan bentuk blade di sini dan kita ada U1 dalam bentuk ini. Dan secara theoretical ini adalah VF1 dan ini adalah V-whorl 1. So kita kata apa the effect of blade type? Okay, centrifugal pumps do not always have backward curve vane, but when they do, it is mostly for fluid in an incompressible regime of operation, such as water. For compressible operation of fluids such as air, forward curve vane centrifugal pumps are used. The net ideal head developed by a centrifugal pump is given by A minus BQ, where A and B is a constant for a given impeller running at a given speed, and Q is the volume flow rate at the impeller outlet. So yang ini adalah yang nilai rumus ini kita akan lihat kemudian pengiraan yang melibatkan centrifugal pump. Cuma yang saya nak nyatakan tentang ayat yang di atas berkenaan dengan apakah cara mudah untuk kita mengenal sama ada kita ingin menggunakan backward blade ataupun forward blade. Yang paling mudah sekali ialah kita pisahkan bendali sama ada ia adalah liquid atau gas. Okay. Selalunya liquid kita akan menggunakan backward.
Dan sekiranya gas, selalunya kita akan gunakan forward. So, untuk radial, selalunya kita akan menggunakan liquid jugalah. Okay, gas selalunya kita fokus kepada forward. Kenapa gas kita menggunakan forward? Idea dia mudah sahaja. Kita kata molekul gas adalah molekul yang jarang-jarang. Okay, jarak di antara molekul adalah berjauhan. Oleh itu, untuk kita gerakkan molekul tersebut, kita perlu bentuk seperti ini supaya kita kata molekul gas tersebut terperangkap di dalam bentuk curve seperti ini. Okey. Kenapa bendalih ataupun cecair jarang kita gunakan forward blade? Kerana sekiranya cecair kita boleh tangkap semua sekali macam gini, maknanya kita boleh saw everything macam gini, sebenarnya ia boleh merosakkan blade. Kerana apa? Kerana awak boleh imagine cecair mempunyai density yang tinggi. Kalau gas mempunyai density 1.2 kg per meter cube, tetapi air mempunyai ketumpatan 1000 kg per meter cube. Dan sekiranya kita menggerakkan air dalam keadaan very rigid, maksudnya dalam keadaan bentuk seperti ini menyebabkan air tidak boleh mengalir keluar dan sebagainya, ada kemungkinan kita kata blade akan patah kerana air mempunyai ketumpatan yang tinggi. Oleh itu, untuk cecair, untuk air selalunya kita pakai backward blade. Kerana apa? Kita tahu bahawa air mempunyai ketumpatan yang tinggi. Oleh itu, kalau backward blade, kita kata air agak lenient kerana dia dalam bentuk curve yang sebegini. So maknanya pergerakan air kita kata secara mudah ataupun secara santai kita boleh operate. Okay, so ini saya harap awak dapat imagine kenapa dalam bentuk gas selalunya orang akan guna forward blade, tetapi di dalam backward kita kata kita menggunakan untuk cecair, liquid, kita menggunakan backward blade. Kerana kita melihat kepada keupayaan mesin untuk melawan ketumpatan sesuatu bendalih. Okey, so kemudian apa lagi yang membezakan di antara forward, radial dan backward ini ialah sebenarnya ia bergantung kepada application yang kita gunakan. Contoh yang paling mudah sekali ialah berkenaan graf ini. Okey, jadi kalau kita lihat pada paksi X adalah discharge ataupun kita kata kadar alih. Dan pada paksi Y di sini adalah ideal head ataupun yang paling mudah kita boleh faham ideal head tersebut ialah manometric head. Maksudnya ketinggian air yang boleh diangkat oleh sesuatu pump. So jadi kalau kita melihat daripada graf ini, sekiranya kita menggunakan radial blade, kita dapati bahawa kita tambah kadar alih pun air tetap tidak boleh meningkat ke ketinggian yang lebih tinggi. Tetapi untuk forward, okay, kita kata kalau kita tambah kadar alih, okay, selalunya manometric head ataupun head of pump akan meningkat sedikit. Tetapi backward blade di sini dia akan memberi sedikit reverse effect, iaitu sekiranya discharge ditambah ataupun kadar alih ditambah, kita dapati bahawa head of pump akan berkurangan. Okay. So yang ini membawa maksud bahawa bentuk blade memainkan peranan di dalam menentukan berapakah kadar alih ataupun apakah yang ingin kita gunakan. Okey, kemudian kita kata do note that the value of the actual head developed by the pump will be lower than this ideal value owing to shock. Okay, shock ini membawa maksud apa? Dia samalah dengan resistance. So yang ini yang sebenar idea ni adalah idea di dalam tajuk option subject, tapi tak apalah, saya tunjuk aja sebagai sebuah nota. Jadi kita kata losses yang berlaku kita boleh kira dengan cara K1 didarabkan dengan QD tolak Q kuasa 2 ataupun QD ni membawa maksud ideal flow rate maksudnya theoretical flow rate, dan Q adalah actual flow rate. Oleh itu kita boleh ringkaskan pengiraan di atas dengan menyatakan bahawa friction can be calculated dengan menggunakan rumus K2Q kuasa 2.
So rumus ini kita insyaAllah kita tak gunakan dalam silibus kita, tapi saya cuba tunjukkan di sini kerana ini adalah sebenarnya rentetan kepada pengiraan turbo mesin. Okay, so yang ini kita kata graf yang tadi adalah graf terhadap ideal head. Maksudnya dalam keadaan tidak ada resistance. So jadi sekiranya kita membuat graf yang sama, kita ada discharge pada paksi X dan kita ada actual head pada paksi Y, apakah bentuk yang kita boleh dapat? So bentuk yang kita boleh dapat adalah seperti yang ditunjukkan dalam slide. So, maksudnya di sini apa yang penting ialah kita kata kemungkinan akan berlaku peningkatan daripada actual head, tapi sampai satu ketika dia akan turun seperti ini. So radial pun akan naik sedikit dan turun, dan backward pun kita kata mungkin akan mencapai satu peak dan turun. So jadi apa motif perkara ini ialah, pertama, di dalam pengiraan pump kita kena faham tidak semestinya kita tambah had laju atau kita berikan discharge ataupun kadar alir yang tinggi dapat meningkatkan ketinggian air yang dibawa oleh pump. Ada kemungkinan, contohnya kalau katakan kita kita beri satu nilai discharge, mungkin actual head dia adalah satu nilai. Okay, tidak semestinya awak lajukan velocity. Okay, lajukan velocity itu kerana apa? Kerana kita tahu bahawa Q sama dengan AV. So maknanya kalau velocity tinggi, kadar alir pun akan tinggi. So maknanya kadang-kadang orang lebih prefer kita lajukan. Maknanya kita lajukan impeller dan sebagainya, so velocity tinggi, had laju tinggi. Okay. Tak. Walaupun kita kata had laju tinggi menghasilkan discharge yang tinggi, tetapi daripada graf ini kita dapat ada kemungkinan bahawa kalau kita tinggikan lagi discharge di sini, kita dapati bahawa actual head dia akan berkurangan. Okay, walaupun kita kata kalau kita lihat graf yang lain, okay, contohnya kalau kita melihat radial pump, dia ada curve macam gitu. Okay, mungkin kita beri discharge di sini, actual head dia berada di sini. Kemudian kalau kita lajukan lagi, dia ada di sini, kita dapati bahawa actual head dia menjadi lebih tinggi. Okay, tetapi kita perlu ingat, kalau kita lajukan lagi mungkin dia akan kembali kepada kedudukan asal, dan sekiranya kita lajukan lagi mungkin actual head dia akan berkurangan. Okay. So jadi membawa maksud sekiranya awak selepas ini operate pump, awak kena faham bahawa tidak tidak semestinya kita tambah had laju dan sebagainya, performance pump kita boleh meningkat.